Okey. So, untuk minggu ini, topik 5, kita akan belajar tajuk statistik inferensi mean populasi satu sampel. Okay. So, ini mean. Tengok kita fokus pada mean populasi satu sampel. Mean, kita ingat data untuk populasi bagi satu sampel. Kan? Jadi, saya harap pelajar boleh catatlah. Simple-simple je, scribble. Okay. Jadi, idea dia, apa sebenarnya pelajar akan belajar? Okay, pelajar akan belajar tentang, okay, kalau masih ingat lagi, maksud hipotesis. Apa maksud hipotesis? Okay, maksud hipotesis andaian awal kan tentang sesuatu kajian yang kita nak lakukan. Dan hipotesis ni terbahagi kepada, ini revision, okay, sebab dah pernah belajar. Hipotesis null, okay, ini kita sebut null hypothesis. Dan satu lagi adalah, okay, untuk dia punya apa tu, complement hypothesis alternative. Okay, hypothesis alternative. Okay. Jadi mudah je dalam kata pengujian statistik inferensi, kita mesti tahu untuk membina hipotesis. Contoh dia, okay, dalam hal ini untuk satu sampel, okay, kita ada skor SPM, okay, subjek matematik. Okay, subjek matematik. Okay. Maksud ujian bagi topik ini ialah kita nak tengok skor ini, mean skor matematik SPM, okay, antara sekolah kita, okay, saya letak sekolah XYZ, dengan okay, mean kebangsaan. Okay, katakan saya daripada sekolah sains, okay, sekolah apa saya, okay, mean matematik sekolah saya nak bandingkan, okay, adakah terdapat perbezaan mean skor matematik sekolah saya dengan mean skor matematik di peringkat kebangsaan. Maksudnya di sini kita hendak membandingkan, okay, kita hendak membandingkan, okay, mean, okay, kita nak banding mean antara yang ni adalah sampel dengan populasi. This is the idea untuk topik hari ini. Satu sampel. Right? Kita ada satu sampel sekolah kita. Okay. Dan kita nak bandingkan apa-apa saja pun dengan mean score populasi. Jelas? Boleh ikut pelajar? Okay. Senang je sebenarnya. Okay, dan sebagai ulang kaji juga, pelajar perlu tahu maksud, okay, maksud type, okay, pelajar perlu tahu maksud type 1 error dan type 2 error. Sebab bila melibatkan hipotesis, akan berlaku kebarangkalian melakukan kedua-dua jenis kesalahan ini, sama ada ralat jenis 1 ataupun ralat jenis 2. Nanti kita akan tengok kes-kes dia bagaimana. Dan yang ini pun adalah ulang kaji dari kaedah penyelidikan 1. Ingat lagi kaedah penyelidikan 1? Ada kan? Okey. Bagus siapa yang angguk tu. 107727. Okay. Saya suka tengok video sebab tu saya nak belajar buka video. Okay. Kemudian, okay, daripada situ juga kita akan tahu tentang perbezaan ujian Z dengan perbezaan satu lagi adalah ujian T. Okay. Ini nak kena tahu beza. Masa bila nak guna ujian Z dan masa bila nak guna ujian T. Itu saja nak belajar hari ini. Senang bukan? Okay. Dia senyum, dia tak confident nak cakap. Kan senang kan kalau tanya. Tak senang kan apa tu kan? Okay. So idea dia pelajar kena faham contoh saya tadi.
kita nak bandingkan satu mean score sampel kajian kita dengan mean score populasi. Sebab tu saya kata topik hari ini ialah mean populasi berapa sampel? Satu sampel. Okay, so senang. Kalau pelajar tak faham, pelajar ingat contoh. Okay, masa bila? Contoh dia mean score SPM nak bandingkan kita sekolah kita dengan peringkat kebangsaan. Okay, ataupun IQ pelajar ataupun kajian kita, sampel kita dengan mean score IQ populasi kajian kita. Keyword dia adalah banding mean, okay, banding mean antara sampel dengan populasi. Okay, so insyaAllah okay, pelajar boleh faham. Okay, so okay, jadi ini adalah kata penerangan sekadar ulang kaji tentang hipotesis. Saya tak nak terangkan dengan lebih lanjut lagi sebab dah berkali-kali. Cuma pelajar perlu mahir bagaimana hendak menulis hipotesis, sama ada null hipotesis ataupun hipotesis alternatif. Okay, nanti kita bagi senario dan kita belajar bagaimana nak tulis hipotesis. Dia mudah, dia macam fill in the blank sahaja. Okay. Ini maksud hipotesis. Apakah maksud pengujian hipotesis? Kita nak buat hipotesis testing dan kita nak buat keputusan sama ada kita perlu tolak ataupun gagal menolak hipotesis null. Okay. So ini saya tandakan apa maksud hipotesis null dan apa maksud hipotesis alternatif. Okay. Kalau kita rujuk dekat null hipotesis ni, saya dah tandakan. Okay, yang ni. Allahuakbar. Hipotesis ni dia merujuk kepada statement tentang population parameter. Kan? Parameter tu yang tadi merujuk kepada mean. Kan? Parametrik. Saya dah sebut kuliah lepas. Kalau sebut kenapa statistik parametrik, dia ambil kira mean dan juga sisian piawai. Kan? Statistik parametrik ni dia lebih powerful daripada non-parametrik. Walau bagaimanapun, kalau alternatif hipotesis yang ditandakan dengan HA, kan? HA dia adalah merujuk kepada sampel data, kan? Dia parameter sampel data kita sama ada okay, a statement that is failed to be rejected if the sample data provides sufficient evidence that the null hypothesis is false. So sebenarnya dalam konteks ini, okay, konsep pengujian hipotesis adalah kita nak tolak H null ataupun gagal menolak H null. Term yang saya sebut ialah maksud dia tolak H null atau gagal menolak. Kita tak sebut terima because this is related to probability. Okay, gagal menolak. It's a favorite term. Fail to reject. Kalau awak jumpa di mana-mana rujukan terima H null dan sebagainya itu mungkin ada sedikit miskonsepsi. Okay. Okey, yang ni pernah nampak rasanya dekat kaedah pendidikan 1. Betul tak? Dia Cik Chai? Pernah nampak ke? Pernah Ingat lagi? Okey. Okey, tak apa. Okey, so kalau saya tanya tu nanti semua orang kena ingat, bukan Yap saja kena ingat. Okey, maksudnya saya tanya Yap, saya minta yang lain tahu juga. Okey, yang ni sebenarnya daripada slide yang lepas ataupun kuliah yang lepas ataupun slide yang sedia ada tu, saya buat cantik sikit lah. Sebab kita semua suka yang cantik-cantik dan kita suka yang bland. Kan? Okey, kalau type 1 error ni, okay, type 1 error berlaku bila type 1 error kita reject H null. Okay, kita reject H null sedangkan H null tersebut adalah benar. Kan? So reject H null sedangkan H null tersebut benar, maka ini akan berlaku type 1 error. Kebarangkalian melakukan type 1 error kita labelkan dengan alpha. Saya dah tulis kat situ alpha. Okay, alpha. Okay. Tetapi kalau kita gagal menolak H null, gagal menolak H null dan H null tersebut palsu, yang ni adalah type 2 error, kan? Ingat kita gagal menolak H null.
sedangkan H0 tersebut palsu, maka ini adalah type 2 error dan kebarangkalian kita tandakan sebagai beta. Okay, but the most commonly used in our context of study, okay, kita akan gunakan alpha ini sebagai cut off point untuk arah signifikan. Okay, arah signifikan bagi kajian kita. Okay, bagi kajian kita. So, kalau type 1 error ni kita sebut sebagai false positive. Okay, type 1 error ni, okay, type 1 error setengah buku disebut false positive. Right? Kalau kata type 2 error, ini adalah false negative. Bila masa berlakunya type 1 error ni? Contoh, okay, kajian kita nak tengok katakan motivasi, sikap, okay, terhadap mathematics, okay, dan kita nak uji. First kita buat berdasarkan jantinam. Okay, kemudian kita buat lagi berdasarkan mod pengajian. Kita buat ujian statistik berkali-kali. Okay, ujian statistik tu berkali-kali. Okay, motivasi berdasarkan jantinam, motivasi berdasarkan mod pengajian. So 2 kali buat ujian sama, itu akan meningkatkan type 1 error. Okay, itu akan meningkatkan type 1 error. Sebab tu jika para pelajar merujuk mana-mana tesis, dia buat banyak sangat ujian sama berkali-kali, kan, cuma penulis bahasa berbeza-beza, sebenarnya pelajar ataupun penulis tersebut melakukan type 1 error yang sangat serius. Okay, sebab dia meningkatkan kebarangkalian melakukan penolakan H0, sedangkan H0 tersebut adalah apa dia? Benar, kan? So itu kena ingat. So mungkin pelajar pernah nampak kot bila buat tesis tu, dekat bahagian analisis, dia buat ujian T untuk soalan kajian 1. Kemudian ujian T untuk soalan kajian 2. Ujian T untuk yang ketiga. Berkali-kali ujian T. So itu sebenarnya pelajar tersebut sedang melakukan type 1 error ataupun type 1 error itu meningkat. Instead of kata 0.05, dia akan jadi 3 kali 0.05, maksud dia 0.15, okay, 0.15 ataupun 15% akan berlakunya type 1 error. Jadi dalam statistik kita akan kurangkan perkara ini berlaku dengan menggunakan Bonferroni correction. Okay, saya bagi intro je sikit. Kan, saya sebut je. Kan? Nanti kita tahu kenapa nak kena pakai Bonferroni. Okey, saya laju sangat ke? Boleh ikut? Boleh? Okey. Kalau laju sangat, tulis kat message tu, doktor laju sangat. Nanti saya ataupun beritahu doktor slow sikit. Saya katakan slow lah. Okay. So ini mudah je saya, just revision balik. Okay. So, jadi sebenarnya minggu lepas kita belajar taburan pensampelan kan? Jadi kenapa nak buat pengujian hipotesis? Apa kaitan dia? Kan? Kenapa? Mestilah topik 4 ada kesinambungan dengan topik 5. Jadi inilah dia. Kita dah belajar mula-mula bahagian tadi tentang hipotesis. Ada 2 hipotesis hipotesis null dan juga hipotesis alternatif. Okey, kaitan dia, okey, perkaitan antara taburan pensampelan dengan pengujian hipotesis. Kita dah jumpa pada minggu lepas tentang bahagian ini, betul tak? Kan? Graf ni, kan? Graf ni. Okey. Jadi, ini adalah kita punya taburan pensampelan. So kita dah jumpa dah. Yang ni adalah 0.05, kan? Contohnya lah kalau arah signifikan. So kalau ini berlaku, ini adalah taburan pensampelan kita. Kalau saya punya hipotesis kajian, saya sebut pakai contoh je. Tidak, ini adalah H0 saya, tidak terdapat
perbezaan. Sebab kita tengah buat ujian untuk perbezaan. Okay, tidak terdapat perbezaan mean antara mean mean katakan motivasi dalam konteks ini adalah sampel dengan mean motivasi populasi lah, ataupun saya terus tulis populasi kat sini. Kan? So ini adalah kita punya H0 kita. Ni H0. Kalau lihat perkataan di sini, pelajar akan nampak sebenarnya keyword dia tidak terdapat perbezaan. Kan? Tidak terdapat perbezaan. Salah. Perbezaan mean, ayat dia salah. Mean motivasi antara sampel, ayat dia. Antara sampel dengan populasi. So bila tidak terdapat perbezaan, ini sebenarnya adalah hipotesis tidak berarah. Tidak berarah. Tidak berarah. Tidak berarah. Tidak berarah. Tidak berarah. Jadi kita akan dapat dua kawasan yang berlorek. Apa maksud dua kawasan berlorek ini? Ini sebenarnya merujuk kepada aras signifikan. Aras signifikan, iaitu yang kita dah jumpa tadi, alfa sama dengan 0.05, iaitu kebarangkalian melakukan ralat jenis satu. Tapi sebab ada dua kawasan, maka kalau kita tambahkan luas kawasan sebelah kiri tambah luas kawasan sebelah kanan, kita dapatkan luas 0.05 lah, kan? Tapi kalau kita ada dua, bermaksud 0.05 bagi 2, kita akan dapat sebelah kiri berapa? 0.025, ini pun 0.025. Konsep-konsep macam ni pelajar kena tahulah. Okey. So ini adalah hipotesis tidak berarah ataupun kita sebut sebagai hipotesis dua hujung. Ataupun dalam bahasa Inggeris two-tailed test. Ni. Two-tailed test ataupun hipotesis dua hujung, maksud dia kawasan yang berlorek ni sebenarnya merujuk kepada luas kawasan 0.05 kita bahagi 2, yang mana nanti kita akan kirakan dan kita akan tentukan bahawa di sini adalah untuk kawasan kita. Nanti saya akan ajar langkah buat hipotesis untuk kita buat keputusan bagi kita tolak H0. Kalau nilai yang kita kira tu jatuh dekat kawasan berlorek, ini pun sama juga untuk kita buat keputusan untuk tolak H0, dan tengah-tengah ni adalah gagal menolak sekiranya nilai statistik yang kita kira tu jatuh dalam kawasan ini. Gagal menolak H0. Please be reminded yang tolak ni is always H0. H0. Tidak pernah sesekali HA. H0. Null hipotesis. So kalau kita tolak H0, bermaksud kesimpulan kita adalah kita punya HA. Nanti saya akan ajar ini just nak dapatkan idea apa maksud jenis-jenis pengujian statistik lah. So ini untuk aras untuk two-tailed test ataupun pengujian hipotesis dua hujung ataupun hipotesis tidak berarah. Okey. Untuk yang ini pula, kalau hipotesis saya berbunyi motivasi pelajar lelaki, motivasi pelajar lelaki lebih tinggi dari pelajar perempuan. Motivasi pelajar lelaki lebih tinggi daripada pelajar perempuan. So nampak perkataan yang saya highlight di sini adalah lebih tinggi. Jadi kalau lebih tinggi, dia sebenarnya merujuk di sebelah kanan. Kita punya kawasan yang berlorek tu di sebelah kanan. Jadi luas yang hijau ini sebenarnya adalah 0.05. Kita tak perlu bagi 2. 0.05 itu adalah kita punya alfa ataupun aras signifikan ataupun kebarangkalian melakukan ralat jenis satu. Okey.
So kawasan yang hijau ini jugalah kita, kalau kita kirakan test statistik nanti, kita perlu tolak H0 dan sekiranya nilai tersebut jatuh di sebelah yang unshaded region, maka kita akan, apa dia? Tulisan dia? Apa dia? Gagal menolak. Gagal menolak. Okey. Jadi, hipotesis yang bentuk begini sebenarnya kita panggil sebagai hipotesis berarah positif ataupun hipotesis satu ujung ataupun right tail test. Okay, right tail test. Because the right side here refers to lebih, okay, positif. Jadi dia satu ujung sebelah kanan. Okay, positif. Okay. Banyak tak hari ni dah belajar? Banyak. Berapa minit dah Banyak. banyak kan? Banyak. Macam-macam input dari Miss Lima bagi di masa tu dah masuk. Okay, ke fikir nak masak dah. Okay, saya pun saya semput je ni. Okay, so jadi hipotesis yang kedua lah, kalau yang bentuk lebih besar, lebih tinggi, lebih dan sebagainya positif tu is always hipotesis berarah positif ataupun right tail test. Okay, right tail. Ekor dia tu yang melorot di hujung kanan. Okay, kalau kata bunyi yang macam ni, motivasi pelajar lelaki lebih rendah dari pelajar perempuan. Keyword dia adalah lebih rendah. So kalau lebih rendah, okay, ialah hipotesis berarah negatif, okay, dan ia merupakan hipotesis satu ujung, cuma dia di sebelah kiri. Dia di sebelah kiri. Okay, di sebelah kiri. It's a left tail test. Okay, so saya ingatkan lagi sekali, kawasan yang berlorek ini merupakan luas dia yang merujuk kepada nilai 0.05. Okay, 0.05. Kalau nilai yang kita kira nanti jatuh di kawasan yang berlorek, apakah keputusan yang kita perlu buat, pelajar? Tolak H0. Tolak H0. Okey. Tapi kalau kita kirakan test statistik kita jatuh di kawasan yang tidak berlorek yang bersih ni, apa keputusan kita? Gagal menolak. Yes, gagal menolak. Okey, gagal menolak. Okey. Tetapi berita baik. Apa dia berita baik hari ni? Okey, berita baik hari pun seronok untuk saya. Okey, just nak share pada semua pelajar, ni saya dapat promotion. Okey, so alhamdulillah setelah kata 6 tahun di UKM ni baru hari ni dapat kenaikan pangkat. So rezekilah kan. Jadi seronok juga hari ni nak mengajar, cuma agak blur-blur sebab handphone saya panas dengan too many wishes from colleagues and kata students lah. Okay. So rezeki bulan Ramadan. Okay. So tapi tak apa, itu sekadar selingan. So alhamdulillah saya bukan nak riak, tapi saya nak motivate supaya pelajar semua sebenarnya berpotensi juga untuk sampai ke tahap yang lebih baik daripada saya. Okay. Tahniah doktor. Terima kasih. Alhamdulillah. Tahniah doktor. Okay, simpan all your wishes later. Okay. So berita baik dia untuk punca hipotesis ni dalam kajian konteks kajian sains sosial, especially bidang kita mengutamakan yang nombor satu tadi, yang tidak berarah. Yang tidak berarah. Tetapi di bidang-bidang lain macam engineering ataupun mungkin dalam medical, so kesemuanya akan digunakan. So jadi jangan pula doktor kenapa kata tak gunakan yang kedua dan ketiga. Dia bergantung kepada pembacaan literatur sebenarnya. Tetapi dalam kajian sains sosial, standard convention kalau rujuk mana-mana buku educational statistik, dia merujuk kepada yang pertama iaitu hipotesis tidak berarah. Jadi yang dua lagi ni saya beri juga supaya pelajar dapat pengetahuan. Okay, so ini dia sebenarnya saya dah explain dah siap-siap tadi masa awal-awal tu supaya pelajar nampak sebenarnya ini doktor dah explain dah. Okay, apa maksud kata yang tadi tu alpha ni? Alpha ialah nak kata recall balik.
alpha ni sebenarnya adalah aras signifikan. Alpha ni juga kita dah tengok bahawa ia adalah kebarangkalian melakukan ralat jenis 1, iaitu kalau biasa dia set convention dalam kajian sains sosial, kita set alpha kita pada 0.05. Apa maksud 0.05 ni? Kebarangkalian dia, kita melakukan 5% kesalahan ataupun ralat jenis 1. Daripada 100 percubaan, 5 kali kita salah. Jadi kalau kita buat banyak kali, bayangkan kali 3, 15%, lagi tinggi. So akan ada masalah lah dengan kajian kita. So ini sebenarnya term-term ataupun istilah yang saya nak pelajar tahu. Bila saya sebut alpha saja, ia merujuk pada aras signifikan dan pada masa yang sama sebenarnya ialah kebarangkalian melakukan ralat jenis 1, iaitu kita tolak tolak isnal yang isnal tersebut adalah benar. Kita tolak isnal yang benar. It's a false false positive. Jadi satu lagi istilah yang lain pula. Kesian ni pelajar ni masuk. Satu lagi pula adalah istilah critical value. Nilai kritikal. Tadi aras signifikan kan, alpha. Sekarang ni apa pula maksud critical value ataupun nilai kritikal? Nilai kritikal ni penerangan yang agak detail dah ada dalam slide yang biasa tu. Yang ni saya ambil yang penting-penting dan kata yang nampak outstanding sikit supaya sebenarnya inilah dimaksud nilai kritikal. Nilai kritikal ni dia sebagai satu sempadan yang memisahkan antara katakan ni tadi kita dah jumpa ni hipotesis yang mana satu? Hipotesis yang mana satu pelajar? Tiada terarah. Berarah. Tidak berarah kan? Tidak berarah, tak tentu arah. Tak tentu hala. Jangan jadi macam hipotesis yang ini. So yang tadi saya dah explain bahawa aras signifikan kita sebenarnya ialah alpha 0.05. Apa maksud 0.05? Jumlah sebelah kanan dengan sebelah kiri ni luas dia 0.05. Tapi bila kita bahagi 2, kita akan dapat 0.025, sini pun 0.05. Pelajar nampak tak tiang tegak ni? Ni. Ya. Ni tiang ni, sempadan ni warna hijau ni. Kan? Yang ni kawasan berlorek, ini kawasan tak berlorek. Inilah dia maksud nilai critical. Critical value. Critical value. Nilai yang memisahkan antara kawasan yang berlorek dengan kawasan tak berlorek. Antara kawasan yang kita perlu tolak isnal dengan gagal menolak isnal. Ini yang tegak ni, sepadan ni. Yang warna hijau yang saya duk tulis ataupun tekankan. Ini maksud nilai kritikal. Jadi saya dah tulis nilai sempadan bagi penolakan atau gagal menolak isnal dan dia bergantung sebenarnya kepada alpha. Sebab tu saya kata kalau kata awak punya tu hipotesis kat ujung sini. Yang ni hipotesis yang mana satu? Right. Yang atas ni. Right tail. Itu hujung. Satu hujung right tail test. Kemudian satu hujung right tail test dan hipotesis berarah positif. Betul? Jadi nilai kritikal dia ialah yang merah ini. Kawasan berlorek kita perlu tolak atau gagal menolak isnal. Tolak. Tolak isnal. Kawasan yang tak berlorek Gagal menolak. gagal menolak isnal. See, you got the idea. So yang ni kalau dia hipotesis dua hujung tidak berarah, maka dia alpha tu kita bahagi 2 kan.
Tetapi pelajar perlu ingat bahawa tidak semua nilai alfa itu perlu dibahagikan. Dia bergantung kepada ujian-ujian statistik tertentu. Dia lain-lain sikit. Tapi untuk kuliah saya, topik saya, sehingga ke minggu depan, nilai alfa tu kalau dia hipotesis tidak berarah, nilai alfa masih boleh dibagi dua. So saya dah letakkan di sini, luas yang berlorek color pink ni adalah alfa bagi dua, kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Yang tegak ni saya dah tandakan sebagai nilai kritikal. Kalau tidak berarah bermaksud ada dua sempadan, dua tiang, dua nilai kritikal. Kalau hipotesis berarah negatif ataupun left tail test, it's a single tail test ni. Jadi keseluruhan ni satu saja yang melambangkan alfa, iaitu 0.05. Tetapi kalau right tail test di sebelah kanan, yang ini, dia ada satu kawasan yang berlorek pink ni 0.05. So garis sempadan yang tegak biru ini adalah nilai kritikal cuma ada satu. So benda ni sebenarnya senang je nak faham. You have to understand this naturally. Faham secara natural je, tak perlu force nak kena faham kenapa tidak. Macam ni sebenarnya, macam ni sebenarnya. So mudah. Tapi nanti bila pelajar dapat soalan, pelajar pun sebenarnya senang nak selesaikan sebab pelajar dah faham dah asas-asas ini. Ini semua yang asas-asas untuk pengujian statistik daripada minggu ini sampailah minggu yang terakhir nanti. Konsep dia lebih kurang sama. Idea asas. Ni. Keputusan untuk pengujian hipotesis ialah sentiasa untuk tolak atau gagal menolak H0. Nampak tu? 3 tanda seruan. Bermaksud serius ke tak serius? Serius. Tapi cuba kalau saya bagi ujian bertulis, confirm mesti dia buat kat HA. Kan? So kena tengok. Is always tolak H0 ataupun gagal menolak H0. Nampak ni. Kan? Minggu lepas, so far boleh ikut ke saya yang Syok sendiri mengajar ni? Boleh ikut ke? Faham. Boleh. So, saya nak tengok muka-muka seperti saya ni. So far nampak lagi masih lagi dalam keadaan ni. So yang lain tak buka video tu, buka lah video. Senang saya nak tengok rupa. So minggu lepas masa saya nampak first page saya buka video. Yang lain bila saya ke page lain ni, yang tak buka video. Lain kali saya pun nak tutup video mengajar. Kan? Tengoklah skrin tu cakap. Minggu lepas kita belajar, kita dapat Z, kita cari kebarangkalian. Betul tak? Kan? Tetapi dalam hal ini, kita akan jumpa nilai-nilai Z yang common. Lisa. Buruh petir lain tak stable. Boleh dimaafkan. Tak apa. Ini saya tahu bulan puasa dia tak boleh tipu. Jadi untuk minggu ini, kita akan jumpa nilai-nilai Z yang common. Yang memang akan digunakan dan memang ikut standard convention lah. Untuk taburan ataupun ujian Z. Nilai alfa dalam kata pengujian hipotesis dia ada 3. Kita ada 0.01, 0.01 dan ini ataupun 0.05 dan ada satu lagi 0.001 yang tu dah medical. Tapi yang paling kerap digunakan dalam kajian kita, kajian sains sosial adalah nilai 0.05. Alfa yang tadi saya sebut, ralat jenis 1. 5 kesalahan daripada 100 percubaan. Yang saya tanda star ni, ini adalah yang paling kerap digunakan, 0.05. Kalau hipotesis tidak berarah ni, kalau alfa kita 0.01, maka
nilai kritikal sempadan tegak 2 tu diberi oleh plus minus 2.58. Okey, nanti saya terangkan kenapa. Pelajar tak perlu hafal. Kan? Kalau kata alfa kita 0.05, kan? Tiang tegak untuk hipotesis tidak berarah tu, okey, belah kiri negatif 1.96, belah kanan 1.96. Kan? Kalau berarah positif 1%, 2.33, di sebelah okey, untuk 0.05 1.64. Kalau berarah negatif 2.33, 0.05 berarah negatif 1.8. Saya tahu mesti cakap apa lah tulis 5 cakap ni. Saya tak faham. Betul tak? Okey, so saya terangkan. Yang ni pelajar tak perlu risau. Pelajar tidak perlu hafal. Tapi pelajar perlu faham kenapa. Okey. Nanti saya buatlah. Okey, jadi contohnya okey. So kita minta normal. Okey, kita buat ni. Okey, yang ni sebelah katakan hipotesis tidak berarah. Kan? Dan kita set pada alfa sama 0.05 arah signifikan, ingat. Jadi kalau sebelah kanan dia ada 2 arah, bermaksud yang ini adalah 0.025, betul? Yes. Okey, ini pun 0.025, betul? Right? Sekarang hari tu, seminggu lepas kita belajar ini kawasan beyond ke between? Beyond. Beyond. Sekarang masing-masing cuba rujuk jadual, cari beyond untuk luas, dia tak cakap Z cari luas untuk 0.025. Okay. Cari luas. Okay. Untuk 0.025. Okay. Dah jumpa? Cari dekat beyond. Untuk 0.025. Saya tengah cari lampiran. 1.6. Deadline is 1.96. Sama tengok. Okay. So, okay. Saya scroll. Okay, 0.025 saya kata beyond. Beyond ini. Okay. Nampak tak ke saya gerak? Area beyond Z, area beyond Z. So, cari 0.025. Okay. So, 0.025 nampak ni? Kan? Di area beyond. Saya turunkan cursor saya ke bawah. So, pointer saya merujuk pada luas yang di hujung okay, iaitu beyond 0.025. Okay, pelajar boleh gerakkan cursor ke kiri. Kan, ke kiri. Berapa bacaan Z? 1.96. 1.96. 1.96 itu adalah nilai kritikal. Okay, nilai kritikal. Okay, jadi saya stop share. Okay. Okay. Jadi bila dah dapat kata kalau nilai Z tu 1.96, pelajar cuma dapat satu nilai kan? Betul? Pelajar ada berapa nilai kritikal di graf tersebut? 2. Ada 2. Jadi pelajar boleh tandakan, okay, iaitu di sebelah kanan ini, yang ini Z sama dengan 1.96. Di sebelah kiri berapa? Negatif 1.96. Okay, negatif 1.96. Ini kalau alfa kita 0. Okay, alfa kita 0.05.
Kan? Okey. Sekarang saya nak test pelajar. Tanpa merujuk jadual yang tadi, okey. Kita nak buat hipotesis satu hujung pula. Kan? Okay. Jadi, kalau saya berikan pelajar, ini, di sebelah kanan, satu hujung. Dalam hal ini, alfa kita sama 0.05. Boleh tak pelajar dapatkan nilai kritikal? Cuba rujuk dekat jadual masing-masing. 1.64. So nilai tersebut adalah 1.64, tetapi katalah pelajar nak salin, saya beri lagi satu soalan, di sebelah kiri, tetapi saya set pada 0.01, arah signifikan saya 0.01. Jadi berapa bacaan nilai kritikal? Baik, sama dengan 2.32. Positif ke negatif? Negative. Negatif. Kenapa negatif? It's on the left side. Sebelah kiri. Okey. Jelas pelajar? So tapi pelajar tak perlu risau. Pelajar cuma ingat yang 0.05 sahaja. 0.05. Cuma dekat penerangan ni saya nak tekankan apa maksud arah signifikan, apa maksud luas 0.05, apa maksud kata apa? Maksudnya bila kata gagal menolak ataupun kata apa, menolak isytihad. Itu sahaja. Okey. Ini ini adalah, ini baru sampailah kepada maksud kuliah hari ini. Okey. Ini adalah langkah-langkah pengujian hipotesis. Nyatakan hipotesis penyelidikan. Tapi, pelajar perlu menuliskan hipotesis null dan juga hipotesis alternatif di sini. Kan? So, sebab nanti apa yang kita perlu rujuk bila pelajar perlu tolak H null, kesimpulan dia pelajar perlu letak dia punya HA. Kan? Arah signifikan kalau tak diberi, biasanya nilai tersebut adalah 0.05. Tak ada masalah. Kan? Kalau tak diberi, is understood bahawa nilai arah signifikan untuk bidang kita adalah 0.05. Okey. Kita dah jumpa juga apa maksud nilai kritikal, betul tak? Nilai kritikal. Kan? Kat mana kita dapat nilai kritikal tadi, pelajar? Jadual Z. Dari jadual. Dari jadual. Kalau yang langkah keempat, kirakan statistik pengujian, dia berkait dengan yang tiga ni tadi. Kalau kita buat ujian Z, kita ada Z kritikal. Dan kalau kata untuk kirakan untuk statistik ujian, kita ada Z kira. Kalau ujian T kritikal, T kira. So nanti kita akan buat pengiraan, it's a simple pengiraan saja. Dan daripada situ, nilai yang kita kira tu kita kena lorek ataupun tandakan dia jatuh di kawasan yang berlorek ataupun kawasan yang tak berlorek, maka kita boleh buat keputusan sama ada kita perlu tolak H null atau apa dia? Gagal menolak. Gagal atau gagal menolak H null. Kan? Ini gambaran umum tentang langkah-langkah pengujian hipotesis. So tak perlu hafal. Dia naturally nanti akan faham dan tahu ujian nak buat apa. Macam naik basikal.
Belajar ni sebenarnya macam naik basikal ataupun swimming. Bila lama tak buat, insyaAllah you still ingat juga walaupun tak banyak. Okay. Jadi, ini yang sebenarnya tadi yang saya dah explain pada awal-awal kuliah. Kenapa nak kena belajar tajuk 5 ni? Tajuk 5 ni senang saja. Nak banding mean, satu sampel dengan populasi. Perbandingan satu sampel saja. Contoh yang paling mudah saya dah berikan tadi. Contoh yang sama juga. Soalan kajian saya, apakah terdapat perbezaan mean skor matematik sekolah XYZ iaitu sampel dan dengan mean skor matematik SPM itu adalah populasi di peringkat kebangsaan. Jadi pelajar akan nampak mean skor antara tertinggal ni. Saya lupa letak perkataan. Dia kalau pasangan perkataan ialah antara skor matematik sekolah XYZ dengan pasang dia antara dengan. Jadi apa yang anda perlu tahu, sebenarnya kita nak banding mean, tengok yang saya buat warna hijau ni, banding mean antara sampel dengan populasi. Antara sampel dengan populasi. So pelajar dapat tak idea? Mungkin pelajar boleh kaitkan dengan kajian masing-masing lah. Tapi sebenarnya dalam kajian kita jarang buat benda ni. Ini sekadar asas kepada ujian T. Asas kepada ujian T yang lain-lain tu. Senang saja. Banding mean antara sampel dengan populasi. Contoh, nak banding skor matematik sekolah kita dengan mean matematik populasi di peringkat kebangsaan. Okey. Kalau pelajar tengok dekat slide yang ada tu, dia sangatlah kata macam-macam maklumat, which is good, very informative. Tapi dalam kuliah saya ni, ada perkara-perkara yang saya nak tekankan kepada pelajar, yang selebihnya pelajar perlu ambil inisiatif untuk baca. Hari ini kita belajar yang kita dah tengok tadi, ujian Z. Ujian Z. Dan kemudian kita akan ada lagi satu ujian T. Kedua-duanya ni memang digunakan untuk menentukan perbezaan mean, mana-mana pemberian kajian antara sampel dengan populasi. Tapi apa perbezaan antara Z ni dengan T? Jadi saya dah ringkaskan slide yang berjejeler dekat kata awak punya nota tu. Dekat langkah 4 tadi yang pelajar perlu tahu tentang Z kritikal dari jadual. Manakala Z kira ni pelajar perlu kira. Ni rumus dia. Ni dah pernah jumpa dah dalam taburan pensampelan. Betul tak? Formula ni sebenarnya ada dalam taburan pensampelan. Saya nak conteng sebab susah nak buat nota ni. So ini adalah formula Z kira. Dan saya sebut juga tadi, kalau untuk Z kritikal ni rujuk dekat jadual. Tadi kita dah belajar kan untuk satu hujung, dua hujung, ataupun tidak berarah, ataupun berarah positif ataupun negatif. Tapi just fokus kepada tidak berarah. Okey. Ini yang paling penting. Dalam soalan biasanya dia akan beri nilai variance. Diberi nilai variance, maka pelajar perlu gunakan ujian Z. Perlu gunakan ujian Z. Dan ini adalah applicable, boleh digunakan untuk mana-mana taburan normal. Kalau pelajar masih ingat lagi central limit theorem, yang ni ada kaitan dengan central limit theorem. Kalau N, kita punya taburan persampling tu semakin besar, large sample, maka taburan kita menghampiri taburan normal. Dengan syarat N kita mestilah lebih besar daripada 30. 30 ke atas dikira sebagai menghampiri taburan normal, maka kita boleh gunakan ujian Z. Walau bagaimanapun, ada satu perkara. Kalau tidak nilai variance ataupun sisian piawai kuasa 2 tidak dapat variance, kalau nilai tersebut tidak diberi, maka kita perlu gunakan ujian T.
Dalam nota awak tu ada tulis dia asal dia daripada students T distribution. Students T distribution. Formula ataupun rumus dia lebih kurang sama. Saya nak highlight. Cuba pelajar tengok. Kalau untuk Z kita pakai sigma. Tapi disebabkan untuk ujian T, dia small sample dengan asal dia pakai S. Itu beza dia. Okey. Kalau untuk ujian T, kita ada T kira. Kita ada T kira. Dan kita ada juga T critical. Sama juga macam ujian ujian Z, kita ada Z kira, Z critical. Ini daripada jadual. Z kira, Z critical. Z kira dan T kira ni yang akan tentukan dia jatuh dekat yang lorek ke tak lorek. Dan ciri yang satu lagi yang sangat penting ialah kalau Z tu memang dia dah automatically N lebih besar daripada 30 tu normal, tetapi untuk T ni ada sedikit kelonggaran yang mana sekiranya sampel tersebut sampel tu besar atau sampel yang kecil pun boleh juga dengan syarat dia menghampiri taburan normal. Sampel kecil ataupun sampel besar dia tak ada masalah. Dengan syarat dia mesti menghampiri taburan normal. Tapi kalau kata Z dia N lebih besar daripada 30 iaitu central limit theorem, N lebih besar daripada 30 dan is considered normal. Cuma satu lagi berita baik ialah kalau kita lihat SPSS dia tak ada Z. Dia cuma ada ujian T sahaja. Bukan jadual. Dia ada ujian T sahaja. Dia cuma ada ujian T. Ujian T sahaja. Tapi kalau ada setengah software, macam saya pernah pakai SAS, Statistical Analysis System software, saya pernah pakai Minitab untuk engineering, yang tu memang ada ujian Z dan juga ujian T. Tapi untuk SPSS ni, senang saja. Semua T. Tak kisahlah macam mana sampel pun, dia akan gunakan ujian T. Dengan syarat nak pakai ujian ini, data mestilah bertaburan secara normal. Semak dulu nombor ini. Okey, so far jelas? Boleh ikut? Ke ada komen, doktor nak take 5. You guys nak take 5 ke? Okey, take 5 silakan. Boleh saya stop sekejap. Okey, so untuk contoh ni, Purata skor matematik pada peperiksaan yang lepas ialah 75.5. Okey, so kita highlight lah. Okey, ini adalah mean populasi. Seramai 200. Okey, 200 ni ialah N kita. Kan? N untuk sampel kita. Dengan mean score 78. Ini adalah mean score sampel. Maklumat tambahan ialah sisian piawai bagi sampel tersebut ialah 6.7. Okey, kena ingat bila diberi nilai sisian piawai bermaksud sisian piawai itu berkait rapat dengan variance. Jadi dia boleh beritahu kita apakah jenis ujian yang boleh kita gunakan. Soalan untuk contoh ini, uji sama ada terdapat perbezaan. Perbezaan adalah keyword yang sangat penting yang menentukan jenis ujian. So sama ada ujian Z ataupun ujian T. Nak tentukan perbezaan apa? Perbezaan mean. Perbezaan mean. Skor matematik antara sampel dengan populasi pada aras signifikan 0.05. Yang saya tandakan ni adalah maklumat-maklumat penting. Maklumat-maklumat penting. Jadi kita nak gunakan langkah-langkah pengujian hipotesis tadi untuk
jalankan pengujian sama ada terdapat perbezaan ataupun tidak. Okay, mean score matematik antara sampel dengan populasi. Okay, so dalam hal ini kita akan cantikkan, kita akan mula balik. Okay, langkah yang pertama, pelajar perlu tuliskan hipotesis null. Okay, semua orang boleh tulis. Okay, kita tulis sama-sama. Okay, tidak terdapat perbezaan. Okay, kena ingat pemelubah kita ialah mean score. Okay, mean score matematik. Okay, antara, ni dia punya keyword juga, antara sampel dengan populasi. Okay, dengan populasi. Okay, so ayat dia macam isi tempat kosong saja. Okay, tidak terdapat perbezaan. Okay, yang ni tidak terdapat perbezaan. Okay, mean score matematik antara sampel dengan populasi. Right? So keyword yang pelajar perlu ingat bila menulis hipotesis ni, okay, dia melibatkan antara pasangan dia adalah dengan. Okay. Dan pengujian ni adalah untuk pengujian tentang mean, bukan hasil tambah ataupun apa-apa. Okay, keyword dekat sini ialah mean. Okay. Jadi kalau pelajar dah boleh tuliskan hipotesis null, saya percaya pelajar pun boleh tuliskan hipotesis alternatif. Betul? Jadi saya sebenarnya suka tulis daripada saya type, jadi kita tulislah. Okay, maka kita gugurkan perkataan tidak, maka yang tinggal adalah tidak terdapat perbezaan mean score matematik antara mana? Sampel dengan populasi. Antara sampel dengan populasi. Jadi kita dah tahu dah tadi, kita perlu tentukan sama ada ujian T ataupun ujian Z, sebab ini adalah perbandingan mean antara sampel, satu sampel dengan populasi. Jadi kalau pelajar lihat di sini, kita ada keyword dekat sini sisihan piawai, betul? Jadi kalau sisihan piawai kita kuasa duakan, kita dapat variance. Dan kalau pelajar ingat, tadi saya dah bagi dah, kalau variance diberi, kita perlu gunakan ujian Z. Ujian Z. Okey, tapi kalau SPS saja tak ada beza pun, dia akan keluar juga ujian T. Okey. So apa yang kita buat sekarang? Kita tengok dekat sini. Okey, ini adalah hipotesis berarah ataupun tidak berarah. Tidak berarah. Tidak berarah. Jadi kita boleh tandakan bahawa ini sebenarnya adalah hipotesis tidak berarah. Hipotesis tidak berarah. Jadi bila hipotesis tidak berarah, maka kita perlu, kita dah tahu dah arah signifikan kita tadi. Tengok step dia. Step ini tak ikut sangat pun. Tetapkan arah signifikan. Alpha kita sama dengan 0.05. Betul? Tidak berarah. Jadi kita perlu buat lakaran sebab dia tidak berarah. Ada berapa kawasan yang berloreh? 2. Agak-agaklah sketch dia. 2. So yang ni, tuliskan. Bila tidak berarah, kita tahu bahawa ini arah signifikan kita dan kita perlu gunakan ujian Z. Kita tahu luas di sini adalah 0.025. Ini pun 0.025. Betul tak?
Kan? Okey. Jadi kita pun dah belajar, dah tahu dah macam mana tentukan nilai kritikal. Betul? Betul. Okey. So yang di sini adalah Z kritikal. Z kritikal ni kita dapat daripada mana? Jadual Z. Dari jadual. Okey, berapa tadi? 1.96. 1.96 di sebelah kanan, di sebelah kiri Negatif. Negatif negatif 1.96. 1.96. Settle. Okey. So sekarang kita dah dapat dah langkah kedua. Macam mana saya lakarkan graf ini? Saya merujuk kepada hipotesis tidak berarah. Okey, macam mana saya dapat nilai Z kritikal? Sebab saya gunakan ujian Z, maka Z kritikal saya perlu rujuk di beyond dan baca Z. Okey? Okey. Jadi sekarang kita tambahkan ni. Okey, maklumat yang diberi. Okey, kita tahu tadi bahawa mu berapa tadi dia punya min? 75.5. 75.5. Okey, 75.5. Kemudian kita ada apa lagi? N kita sama dengan 200. Betul? Okey. Dan kita ada min sampel kita. X bar adalah min sampel 78. 78. Dan apa lagi? Istirahat piawai Dan piawai kita dapat 6.7. apa? 6.7. 6.7. Okey, 6.7. Kan? 6.7. Jadi sebenarnya bila ini diberi, okey, bila sisian piawai diberi, maka okey, kita tahu bahawa ia berkait dengan dengan variance. Sebab sisian piawai kuasa 2 dapat variance, apa yang kita boleh simpulkan di sini? Maka kita perlu guna ujian apa? Ujian Z. Ujian Z. Okey, ni ujian Z. Okey, guna ujian Z. Kita pun dah letak dah nilai kritikal tadi. Okey. Jadi step yang selanjutnya untuk yang ketiga, kita perlu kirakan Z kira. Z kira. Z kira kita gunakan rumus tadi. X bar tolak mu bagi sigma. Okey, yang ni sebenarnya adalah sigma. Bahagikan dengan punca N. Maka kita akan dapat nanti 78. Iaitu X bar kita. Tolak 75.5. Bahagikan dengan 6.7 bahagikan dengan punca 200. Cuba kirakan berapa Z kira. Saya dah kira dah. Berapa? Berapa? Kalau yang tak mahir gunakan kalkulator, scientific calculator tu, you kira asing-asing. Kalau tidak, you akan dapat kira nilai yang salah. 0.026. 0.026. Betul ke 0.026? Lain? Apa nilai lain? Siapa dapat? Azizah, Nur Azizah, berapa nilai awak dapat? Kejap kata dengan kira. Nak kira lamanya nak kira. Adrian, berapa you dapat? Saya dapat 5.3. Yo. Betul. Okey. 5.27. Mungkin? Citra? 0.27. 0.27. Saya tak ada kat scientific calculator kat sini, kat office tinggal. Saya tak pasti tapi saya dapat 0.47. Ada tak siapa yang dapat? Okey, 6.7 bagi punca 200. Mana pula?
Okay. Doktor dapat 0.47 tadi doktor. Ha. Tapi kalau yang 0.47 tu value untuk 6.7 bahagi Bagi kuasa 200 je. kuasa Punca 200 200. kan? Ya betul. Oh, okay. So, jadi Belum so berapa tadi? 0.0263 kalau 70 0.0263. ya saya. Saya tak nak kira. Okay, saya harap ni. Okay, tak apa. Saya ambil ni 0. 0.26. 26. Okay, 26 maksudnya 0.03 lah. Kan? Sebab kita punya jadual tu, okay, sampai ni, so boleh round up lah. 0.0263 ataupun saya baik tulis 0.026. Okay. Okay. Jadi saya harap semua boleh kira. Okay, jadi ni Z kira kita. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kalau pakai scientific calculator tu dia senang. Cuma saya gunakan apa tu, saya gunakan Excel. Saya terlupa mungkin nak kata dengan yang atas tu. Okay, jadi bila kita dapat Z kira dengan Z critical, kita perlu tentukan sama ada nilai ini jatuh di kawasan yang berlorek ataupun tidak. Okay, jadi pelajar patah balik dekat kawasan ataupun graf yang pelajar dah buat tadi. Okay, pelajar kena ingat bahawa ini adalah paksi simetri, betul? Ya. Nilai ini adalah sifar. Tetapi nilai yang kita dapat tadi 0.026 somewhere here, betul? Yep. Okay, Z kira saya tulis dengan warna merah. Z kira saya sama 0.026. Okey, dan kita tahu bahawa kawasan ini adalah kawasan untuk kita buat keputusan bagi kita menolak H0. Betul? Yes. Begitu juga di kawasan di sebelah kiri, tolak H0. Walau bagaimanapun kawasan yang tidak berlorek ni, kiri dan kanan adalah untuk kita gagal menolak H0. Gagal menolak H0. Okey. Jadi, apakah keputusan kita? Terdapat perbezaan. Saya kata apa keputusan kita? Saya tak kata kesimpulan. Apa keputusan kita? Gagal menolak. Gagal menolak. Maka keputusan kita, okey. Okey. Keputusan ialah gagal menolak. Okey, gagal menolak apa? H0. Gagal menolak H0. Okey. Apakah kesimpulan kita? Terdapat perbezaan. Ya ke? Gagal menolak H0. Gagal menolak H0. Oh, tidak terdapat perbezaan. So kita punya kesimpulan ialah tengok balik H0 kita. Okey, tidak terdapat. Okey, tulis balik saya tak kurang. Tidak terdapat perbezaan bla 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 bla. Okay, your H0 tadi tu. Okay, your H0. Okay, tulis balik. Sebab apa? Sebab kita gagal menolak H0. Okay. Jadi ini adalah untuk ujian Z. Okay, untuk ujian Z. Pelajar jelas bagaimana nak guna ujian Z? Okay. So fokus kepada tidak berarah. So tak ada. Okay, senang saja. Okay, nanti saya kena betulkan ni dah balik. Okey, contoh 2. Seorang pensyarah statistik ingin menentukan pengetahuan matematik bagi 6 pelajar yang dipilih secara rawak dengan skor masing-masing K62 sampailah 95. Okey, adakah terdapat perbezaan mean skor matematik antara sampel dengan populasi sekiranya mean sampel ialah 70? Okey. So berdasarkan contoh ini, dia merujuk kepada perbandingan mean satu sampel. Kan? Mean satu sampel. Okey, untuk soalan ini, ada tak maklumat tentang sisian piawai ataupun variance?
Tak ada, so kena pakai So kena pakai ujian apa? T. Ujian T. Okey. So sekarang pelajar boleh gunakan ujian T pula. Okey. Step yang asal tadi tu. Okey. So saya harap pelajar boleh tuliskan H0 dan juga HA. Okey. So tulislah, very straightforward saja. Okey, soalan tadi dia tak beri pun arah signifikan. Betul? Kalau tidak diberi arah signifikan, maka kita boleh set pada yang kedua alfa sama dengan 0.05. Okey. Tetapi hipotesis ini sebenarnya adalah hipotesis tidak berarah. Kan? Tidak berarah, maka kita akan ada kita akan ada dua hujung. Okey, kita akan adakan dua hujung. Okey. Jadi gambar saya tulis. Okey. Okey, ini kena ingat. Sekarang dah sedikit berbeza. Okey, yang ini adalah 0.025 kan? Tak payah tulis lah. Kecil sangat. Okey. So kita letakkan maklumat. Okey, kita letakkan maklumat n kita sama dengan 6. Betul? Kan ada 6 orang kan? Kemudian kita tak tahu min kita berapa. Okey. Dan kita pun perlu tahu tentang sisian piawai. Tak tahu juga. Ni pun tak tahu, ni pun tak tahu. Bila nilai sisian piawai ni tak diberi, tidak diberi, maka apakah ujian yang yang perlu digunakan? Ujian T. Maka perlu gunakan ujian T. So maksudnya sekarang ni kita perlu cari apakah nilai T critical. T critical ini pun sama juga T critical. Dari jadual. Yang ni sedang sikit sebenarnya ujian T ni. Nilai T critical dari jadual. Sebelum tu saya nak para pelajar kirakan min dengan sisian piawai lah. Min dengan sisian piawai. Dan diberi juga maklumat tadi bahawa kita nak uji mu dia, min populasi dia adalah berapa tadi? 70. Min populasi dia adalah 70. Jadi sebab min dan sisian piawai ni tak diberi, kita perlu kira. Apa yang kita buat? Saya stop share ni dulu. Kita terus kira pakai, saya nak guna terus SPSS. Cara senang, nanti kita patah balik guna manual supaya nampak options. Dan dia kata bila pelajar gunakan SPSS tu sebenarnya mudah saja kalau ada data. So saya share yang ini. Saya harap para pelajar dah kata boleh maksudnya install SPSS kan. Saya nak touch iPad. Dia lambat sedikit nak buka tu. Pelajar nampak SPSS saya? Saya punya version 21. Awak punya version berapa? Ada yang dah install ke? Ada. Ada? Dah cuba-cuba ke? Dah cuba. Dah cuba? Doktor. Senang ke susah? Ikut je YouTube. YouTube je banyak awak rujuk je, sebenarnya senang je kan. Sebenarnya saya tak diperlukan pun. Boleh rujuk je YouTube, boleh belajar sendiri. Tak ikut YouTube, ikut membabi buta doktor. Kena ada cikgu juga doktor.
Kena ada cikgu Okey. Okey, tak apa. Okey, lambat sikit. Okey. So sekarang ni mungkin boleh gunalah saya punya ni. Okey, kita ada skor. Okey, ini dekat paparan. Nampak saya punya screen? Okey, skor matematik. Okey, dekat variable ni dia tak boleh ada spacing. Right? So ini boleh kita klik. Jadi titik perpuluhan kalau kita nak letak ataupun tidak bergantung. Okey. Kalau kata untuk mention ni dia jenis skala pengukuran dia. So kalau yang ni adalah scale, dia tak ada ratio ataupun kata apa tu nisbah ataupun sela. So kedua-dua ni terkandung dalam scale. Tapi kalau dia melibatkan skala Likert 1 sampai 5 tu, dia adalah ordinal. Tapi kalau macam data tu jantina, ya tidak, yes or no, okey dua, boleh klik dekat nominal. Okey. So sekarang klik dekat data view. Okay. So kita boleh tengok data kita apa tadi. Okay, saya tengok saya punya. Okay, kita ada 62. Masukkan saja 92. Kemudian 75. 68. 83. Dengan 95. Ini data kita ada 6. Okay. So kalau kajian sebenar biasanya beratus-ratus lah kan, even ringkes pun dah banyak juga. So kena key in hati-hati. Okay, jadi apa yang kita buat, ini kita dah ni dan saya nak explain bagaimana nak tentukan sama data yang kita key ini sebelum kita buat ujian statistik yang lain. Kita nak tahu sama ada normal ataupun tidak. So bagaimana kita nak buat pengujian normality. So kita pergi analyze. Kita pergi descriptive statistics. Okay. Explore. Okay. So pelajar akan nampak skor matematik ni pembaris kan? Dia itulah scale maksud pemberibah tu. Okay. Masukkan dekat di panelist. So kalau pelajar nak lihat apakah kata maksudnya output yang kita nak, pelajar boleh klik saja descriptive. Tapi biasanya kadang-kadang dia by default SPSS dah set dah. Di ruangan plots, okay, nampak ni, dia dah klik stem and leaf kan yang graf bentuk daun tu. Tapi ini kita tak mahu, kita klik kat histogram. Dan yang paling penting, okay, kita nak tahu sama ada dia guna Kolmogorov ataupun kata Shapiro, dia bergantung kepada N. So dalam hal ni kita dah tahu N kita kurang daripada 50, maka kita perlu gunakan Shapiro kan. Okay, jadi klik kat sini, klik continue, klik dekat normality plots tadi. Plots with test, klik continue, klik OK. Okay, see? Tanpa duk kira-kira tadi, duk rujuk sana sini kan. Okay, jadi macam mana nak baca? Okay, kita tahu skor matematik kita ada 6 sampel kita. Okay, tak ada yang missing kecuali kalau kita define missing tu. Macam mana kita nak buat labeling ataupun coding untuk missing tu ada cara dia. Ini adalah nilai mean. Okay, statistics. 79.17. Standard error ni merupakan selisihan piawai, ralat pensampelan. Ralat pensampelan. Okey, mana-mana tak penting tak perlu. Confidence interval 95% tu merupakan, tadi kita ada 5% kiri dan kanan tu, tengah-tengah baki dia 95%. So itu adalah selang keyakinan yang merujuk kepada bahawa 95% keyakinan kita bahawa perbezaan mean sampel dengan mean populasi jatuh dalam selang yang dinyatakan. Nanti saya tunjukkan. Okey, ini adalah median. Okey, kemudian kita ada variance, dan kita ada juga sisihan piawai. Standard deviation ni. Standard deviation ni kalau kita kuasa duakan 13.167, kita akan dapat nilai yang di atas. Okey, data kita tak banyak. So kita boleh tahu yang mana satu maksimum dan yang mana satu minimum. Range kita dah jumpa dalam descriptive. Okey. Untuk skewness dan kurtosis ni, kita akan lihat bahawa kalau nilai dia berada antara plus minus 1.96 ataupun plus minus 2, memang data tersebut dikatakan menghampiri normal ataupun normal. Tapi mungkin kalau pelajar kurang yakin, pelajar nak gunakan satu pengujian pengujian normality, pelajar boleh rujuk dekat test of normality ni. Test of normality ni paling senang, paling mudah nak beritahu kita sama ada data yang kita key itu normal ataupun tidak.
Jadi berapa sampel yang pelajar ada untuk kes ini? Ada 6 kan? Jadi kalau ada 6, pelajar perlu pilih Shapiro ataupun Kolmogorov. Yes, Shapiro. Okay. So dekat sini nampak ni, DF ni 6. Okey, lepas dapat Shapiro, kita dah tahu dah rujuk di bahagian SIG. SIG ni the significant value ataupun P value. P value ni sebenarnya merujuk kepada luas Bloret tadi tu. Dia lebih daripada 0.05, itu maksud dia. Tapi dalam hal ni, kita ambil satu saja konsensus bahawa kalau nilai dia lebih daripada 0.05, merujuk kepada data ini bertaburan secara normal. Kalau sampel kita 600, kita perlu rujuk yang mana satu? Kolmogorov. Cuba tengok dekat P value, kalau lebih 0.05, data kita normal. Kalau data kita normal, kita tak ada masalah, kita boleh proceed dengan ujian T. Ujian T. Sebab dekat SPSS ni tak ada ujian Z, tapi kita boleh proceed dengan ujian T. Kalau dia tak normal, jadi saya dah bagi options apa yang perlu dilakukan ataupun apakah ujian-ujian yang boleh digunakan. Okey, selesai kita tentukan bahawa ujian ini adalah, data ini adalah data normal, maka kita boleh proceed untuk buat ujian T1 sampel. Kenapa saya sebut ujian T1 sampel? Sisian piawai tidak diberi, maka ujian T perlu digunakan untuk membandingkan mean skor matematik antara sampel dengan populasi. Hipotesis kita tadi tu. Okey. So sama ada pelajar nak pergi ke data view ataupun output view sama sahaja. Okay, pelajar boleh klik analyze. Okay, untuk buat ujian T, pelajar lihat compare means. Okay, yang pertama ni kalau nak banding mean biasa-biasa tanpa ada pengujian statistik yang lebih terperinci. Tetapi dalam hal ini kita ada one sample t-test, independent sample t-test, paired sample t-test dan kita pernah dengar ANOVA. So minggu ini kita fokus kepada one sample t-test. Minggu depan insyaAllah kita akan belajar independent t-test bila kita nak tengok mean score antara lelaki dengan perempuan, antara kelas pandai dengan kelas tak pandai, okay? Antara kata X dengan kata Y, okay? Dua kumpulan. Tapi dalam untuk hari ini soalan tadi kita kena gunakan ini one sample t-test. Sebab saya rasa Cik Zul dah beritahu bahawa tugasan berkumpulan analisis data kan. Jadi ini penting. Pelajar perlu semak ataupun pelajar kena tengok andaian normaliti dahulu. So pelajar boleh klik masuk dekat test variable. Okay. Kalau pelajar nak tahu option tu ada apa, klik je lah. Okay, ini dia. Kita dah set 95%. Bermaksud aras keyakinan kita 5%. Alpha kita tadi 5% kan? So keseluruhan semua 100% kan? So baki dia 95%. Okay? So jangan risau nak klik. Klik je. Salah, undo ataupun cancel. Tak ada masalah. Kan? Okay, ini bootstrap. Okay, bootstrap ini dia advanced statistik. Kalau kita sampel tak cukup, kita nak gandakan. Okay, kita nak replicate. So ini tak perlu. Mana yang tak berkenaan hidup atau mati, abaikan. Jangan susahkan hidup anda. Okay, kita nak hidup dengan bahagia. Okay, walaupun terpaksa lalui penyiksaan pelajar KP2 ni. Okay, so pelajar diberi tadi nilai mu, mean populasi dia berapa tadi? Mean populasi dia? Mu dia berapa tadi? 70. 70. Okay, so pelajar kena set pada 70 dekat test value. Okay, test value. So lepas tu klik OK. Okey. Kat bawah ni nanti saya klik. Okay. So tengok. Dia dah sebut dah one sample statistik. Okay, statistik apa? Statistik t-test. One sample t-test. Okay, apakah nilai mu? Mu ni kita boleh dapat 70 dekat sini. Kita mean populasi yang ni. Okey. Yang ini adalah N sama dengan 6. Mean tadi dapat daripada deskriptif. Sisian piawai pun dapat juga. Standard error mean pun ada juga. Kan? So ini maklumat-maklumat deskriptif statistik. Tetapi dalam kita nak tentukan sama ada kita nak tolak ataupun gagal menolak H null,
pelajar perlu rujuk mana tahu? Pelajar perlu rujuk di bahagian ini. Significant to tail. Nampak ni? Ini kita punya P value. 0.149 ni adalah kita punya P value. Kalau nilai ini lebih daripada 0.05, bermaksud pelajar perlu membuat keputusan gagal menolak H0. Gagal menolak H0. Gagal menolak H0. Okey. Kemudian kenapa kat sini 6, kat sini 5? Nampak ni DF dia 5 kan? Sebab kalau kita ada 6 sampel, 6 maklumat, tapi kita perlu kirakan untuk test skor matematik. So 6 tolak 1. Dia berbeza-beza untuk setiap ujian. Nanti minggu depan pelajar akan tengok lain lagi sekali. Okay, macam-macam. Untuk yang ni, just 6 tolak 1. Okay. Nampak tak T ni? T ni adalah sebenarnya T kira. Kalau kita ikut jalan susah tadi, kita buat manual dulu, kita ada T kritikal dari mana kita dapat pelajar? Dari jadual. Okey, tapi kalau untuk T kira, pelajar akan dapat daripada pengiraan, daripada rumus. Tapi sekarang ni saya tunjuk dulu jalan senang. Kita senang dulu, kita baru susah kemudian. Bersenang-senang dahulu, bersusah kemudian. Kita balik. Okey. So, nampak je yang ni P value significant to tail ni, kalau dia lebih daripada 0.05, maksudnya pelajar gagal menolak H0. Okey, rumusan dia, kesimpulan dia ialah tidak terdapat perbezaan skor matematik antara sampel dengan populasi. Okey. Jadi, apa maksud 95% confidence interval ni untuk perbezaan? Bermaksud, okay, we are 95% confident that the difference between mean sample and mean populasi ni berada dalam selang ini. Okay, berada dalam selang antara lower limit ni negatif 4.65 okay, kepada 22.98. Nilai 9.167 ni masuk dalam selang ini. Okay, so itu dia punya interpretasi confidence interval. Adik, bagi abang sikit. Tu ada roti coklat mak beli sana. Siapa tu dah buat masa tu? Anak siapa tu? Okay, that is normal, don't worry. Okay, so ini untuk penggunaan SPSS. Okay, penggunaan SPSS. Jadi sekarang kita patah balik. Okay, kita nak buat pula secara manual. Kita nak double check. Okay, tapi sebenarnya reality dia bila buat kajian, dia tak serumit ni pun. Dia sebenarnya senang je. Dapat je data. Bagi saya, sebab saya mungkin orang kuanti, bila dapat data tu cepat je nak buat analisis. Okay, sehari tu pun dah siap dah boleh buat analisis. Kalau data banyak tu mungkin seminggu jugalah kan. So insyaAllah kata saya rasa pelajar boleh faham dengan mudah. Okay, so I stop share here. Okay, dah pukul 5.3 minit. Alamak, cepat. Okay, sabar last. Okey, jadi kita buat sama-sama tadi. Okey. So, cuba pelajar lihat dekat jadual T tadi, kita nak tahu nilai kritikal. Kita nak tahu nilai T kritikal. Okey. Okey, mana dia? Okey. So, kita punya N tadi dekat, okay, ini untuk rujuk yang contoh tadi alamak tak nampak sorry saya tak share screen set. Okay. Dia dah kalut dah 5.3 minit ni kan tak seorang asal dengan nak pergi bazar Ramadan. Okay. Okay, jangan stress, relax. Okay. So, saya kongsikan jadual T, macam mana nak baca nilai T kritikal untuk contoh skor matematik yang 6 orang tadi. Okay, kita tahu bahawa N kita ada 6 orang, betul? So, DF kita adalah sama dengan 6 tolak 1 sama dengan 5. Okay? Jadi, apa yang pelajar perlu buat? Pelajar rujuk dekat DF dulu, 5. Okay? Dan pelajar kena ingat alfa kita 0.05.
and two-tailed test. Hipotesis tidak berarah. Kan? Two-tailed test, pelajar kena rujuk yang ini. Two-tailed test. Dan pelajar lihat pada 0.05. Okey, turun bawah dan pelajar akan nampak nilai ini. 2.571. 2.571. So maksud dia untuk soalan tadi, T critical kita sama dengan 2.571. Okey. Okay. Okey, jadi apa yang pelajar boleh buat? Okey. Okey, so nilai ini adalah 2 point berapa tadi? 751. Ini negatif 2.571. 571. Okey, so ini adalah T critical. Betul nilai ni? Terbalik. T critical. Okey. So sekarang kita punya T kira kita, T kira sama dengan X bar tolak mu bahagikan dengan punca N. X bar kita tadi kita dah kirakan. Cuba tengok dekat jarak SPSS tadi. Alamak. 79 point. Apa? 79 point? 17. 17? 79.117. Okey. So 79. Okay, sorry. Okay. 79.117. So ini sama dengan 79.17. Okey, tolakkan mu kita 70. 70. Sisian piawai kita tadi 13.167 bahagi punca 6. Kan? So T kira kita ni tadi sebenarnya dah ada dah dekat SPSS yang tadi tu. Ingat tak yang saya tunjuk? Okey, T kira kita sebenarnya 1.7 berapa ni? Mas saya problem pula. 1.705 ke doktor? Yes. Okay. Yang tadi T dekat kira. T tu ke? T kira tu. Okey. 1.705. 5. Okey. Jadi nilai 1.705 ni sebenarnya kalau kita tengok balik dekat graf ni, dia jatuh dekat sini kan lebih kurang. Betul tak? Okey, yang ni adalah 1.705. Kan? Jadi bila dekat kawasan yang tidak berlorek ni, kita tahu bahawa ini adalah gagal untuk tolak H0. Kan? Gagal untuk tolak H0. Okey, jadi keputusan kita ialah keputusan sebab kita punya T kira jatuh dalam kawasan yang tidak berlorek, bermaksud sebenarnya di sini kita gagal untuk gagal tolak H0. Gagal untuk menolak H0. Gagal untuk menolak H0. Maka kesimpulan kita adalah tidak terdapat perbezaan mean score matematik antara sampel dengan populasi. Jadi pelajar boleh tulislah, pelajar boleh tulis nanti. Okey. Kalau pelajar nampak tadi nilai P value dia lebih besar daripada 0.05 kan? Ingat tak? Sebenarnya nilai tersebut ialah nilai yang berlorek. Okey. Nilai yang berlorek antara nilai kira yang ini lebih daripada nilai ini. Nilai yang berlorek biru dengan biru ni 0.05. Dia sebenarnya kiri dan kanan, dia reflect kan, tapi saya buat satu sisi saja. So bila kata kita tambahkan di sini adalah 1.705 nilai kita kira.
So kalau kita lorekkan, kawasan yang kuning ni dengan yang ini lebih daripada kawasan biru tu. Itu maksud dia nilai tu lebih daripada 0.05, maka kita gagal menolak H0. Itu kaitan dia secara manual lah. Tapi kalau ikut output SPSS tu dia very straightforward saja. Tapi sebenarnya kalau kita gambarkan dalam bentuk graph, maksud P value tadi lebih daripada 0.05 ialah yang ni yang saya nak cakap, lebih daripada kawasan biru ni. Kan? Luas dia lebih. Luas yang biru ni adalah kawasan untuk 0.05 tadi. Dia sebenarnya kiri dan kanan lah. Okay. So akhir sekali, lepas kita buat rumusan, maka cara nak buat pelaporan. Cara untuk buat pelaporan. Ini penting, dia ada gaya yang tertentu. So cara nak buat pelaporan, ujian T1 sampel digunakan untuk menentukan, first class saya dah sebut dah, menentukan perbezaan mean score matematik antara sampel dengan populasi. So maksud dia mana-mana pelaporan statistik, ini standard format yang kata standard, dia bukan saya cipta. Ini yang standard. So mula-mula sekali mesti sebut apakah ujian yang digunakan. Dan sebut dia punya objektif dia. Lepas tu baru tulis. Analisis menunjukkan tidak terdapat. Tidak terdapat. Kenapa tidak terdapat? Sebab kita dah buat keputusan untuk gagal menolak. Tidak terdapat perbezaan. Lama yang tak menulis tu, memang kena pegang pen lah. Kita suka pegang handphone je. Hari ni kita pegang pen dan kita tulis test tulisan masing-masing. Tidak terdapat perbezaan mean score matematik antara sampel dengan populasi. Tetapi dia ada extra sikit kat sini. Apa maksud extra? Maksud extra dia yang ni. Cara tulis T. Kenapa T? Sebab ujian T. Bracket 5. Kenapa 5? Degrees of freedom sama dengan 1.705. Dan di sini P adalah lebih besar pada 0.05. Kenapa lebih besar dari 0.05? Sebab kita gagal menolak. Kawasan yang melorek itu lebih daripada kawasan arah signifikan 0.05. So di sini saya nyatakan bahawa ini adalah kita punya DF, boleh dapat daripada output SPSS. Ini adalah nilai T kira. Yang ni daripada output SPSS ni, pelajar kena tengok dekat signifikan ataupun P value. Ini cara. Biasanya kalau kata dulu kita bagi soalan subjektif, soalan terakhir ialah pelajar dikendaki untuk menuliskan laporan lah, statistik ataupun pengujian hipotesis yang telah dijalankan. Jadi just nak recap. So far itu saja yang kita belajar hari ini. Walaupun slide tu sikit je, tapi sebenarnya banyak benda saya dah bagi sampai melimpah ruah. Gelas yang kosong tadi ataupun jug yang kosong tadi. Kita hari ini belajar hipotesis tu, jenis-jenis hipotesis, betul? Kan? Hipotesis berarah, hipotesis tidak berarah. Jangan awak yang tak tentu arah selepas ini. So Siti Aisyah dia gelak lah. Tadi dia gelak, dia suka hati je. Kemudian kata lepas tu kita belajar perbezaan antara ujian Z dan ujian T. Semua lebih kurang sama. Bila nak buat pengujian hipotesis tu,
kita perlu tahu kalau nilai variance tu diberi, maka kita perlu gunakan ujian Z. Kadang-kadang dia tak sebut variance tapi dia sebut CCMPLY. Kalau tak diberi, maka kita perlu gunakan ujian T, tapi sebenarnya dalam SPSS hidup kita telah dimudahkan, pakai sajalah. Okay, beri ke tak beri, kita boleh buat. Lagi satu, kita belajar juga apa maksud type 1 error, type 2 error, alpha, arah significant, kan kaitan dia dengan taburan pensampelan. Kemudian kita belajar nilai kritikal, triangle sempadan graf kita tu, kan sempadan tolak H0, gagal menolak H0 dan sebagainya. Okay, so awak kena ingat, you have to set your mind that this topic is very easy, kacang saja. Okay, dan kata boleh faham. Nanti buat kajian tak ada pakai ni semua pun, ini untuk pengetahuan. Okay, jadi insyaAllah. Tapi saya minta maaf untuk nota ni saya tak kongsikan lah, okay, sebab memang macam-macam dah kata duduk scribble, so dia jadi macam hair wire. Pelajar boleh rujuk saja video ini, kan, dan